Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Cikgu doakan agar semua dalam keadaan sihat. Pada hari ini kita akan belajar unit 19, kreatifnya petani kita. Tajuk Alat Semaian Automatik. Pada hari ini kita akan menguasai kemahiran menulis. Standard pembelajaran 3.2.2 menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif. Objektif pembelajaran yang akan murid-murid capai pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid-murid berupaya menjawab sekurang-kurangnya 4 soalan pemahaman dengan jawapan yang tepat dan betul. Kriteria kejayaan pula, murid-murid dikira berjaya sekiranya dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 kelebihan alat semaian automatik berdasarkan maklumat yang dibaca. Cikgu harap murid-murid dapat sediakan buku teks bahasa Melayu ya. Rujuk muka surat 132. Kita akan baca dialog, kemudian kita akan jawab soalan pemahaman berdasarkan dialog yang telah kita baca. Jom baca bersama cikgu. Alat semaian automatik. Zara, Dina dan Alif melawat ke pusat semaian milik Encik Harun. Di sana, mereka telah melihat alat semaian. Selamat datang Alif, Dina dan Zara ke pusat semaian benih sayur-sayuran. Ini alat semaian yang baru sahaja Pakcik beli. Alat ini ciptaan syarikat anak tempatan. Apakah kegunaan alat ini, Pakcik? Alat ini untuk memudahkan proses penyemaian biji benih. Bagaimanakah alat ini berfungsi, Pakcik? Begini, Dina. Mula-mula, masukkan biji benih ke dalam alat ini. Tujuannya untuk meratakan biji benih. Kemudian, letakkan alat ini di atas bekas semaian. Biji benih akan diisikan secara serentak ke dalam bekas semaian. Wah, kerja semaian akan menjadi lebih pantas. Lebih banyak biji benih dapat disemai. Betul, Alif. Jumlah pengeluaran sayur-sayuran daripada kebun ini juga akan meningkat. Nanti bolehlah kita memetik sayur-sayuran di sini. Boleh, Zara. Terima kasih, Pakcik Harun. Jom kita jawab soalan pemahaman berdasarkan dialog yang telah kita baca tadi. Soalan pertama dulu ya. Siapakah yang mencipta alat semaian itu? Perkara pertama yang perlu kita lakukan, kita cari dulu maklumat penting dalam soalan ini. Kita buat kurungan. Yang mencipta alat semaian itu. Jom kita cari jawapan dalam dialog. Jawapan ada di sini ya. Siapakah yang mencipta alat semaian itu? Ya, syarikat anak tempatan. Baiklah, jika ada soalan yang ada perkataan yang, jawapan ini perlu ada di hadapan. Syarikat anak tempatan. Pastikan murid-murid tukarkan S menjadi huruf besar. Syarikat anak tempatan yang mencipta alat semaian itu. Soalan kedua, apakah kegunaan alat semaian? Baiklah, jom kita cari maklumat penting dalam soalan dulu. Murid-murid buat kurungan kegunaan alat semaian. Kita menggunakan kata pemberi adalah. Okey, lepas ni cikgu akan beritahu mengapa kita guna adalah, mengapa kita tak guna kata pemberi ialah. Jom kita cari jawapan dalam dialog. Apakah kegunaan alat semaian? Ada di mana ya? Ya, jawapannya untuk memudahkan proses penyemaian biji benih. Di sinilah maksud cikgu. Untuk merupakan kata sendi nama. Oleh itu, kita tidak boleh menggunakan kata pemberi ialah. Kita mesti gunakan adalah. Jawapan yang lengkap. Kegunaan alat semaian adalah untuk memudahkan proses penyemaian biji benih. Soalan 3. Nyatakan cara penggunaan alat semaian tersebut. Jom kita buat kurungan dulu. Cara penggunaan alat semaian tersebut. Dan kita masukkan kata pemberi ialah. Jom kita cari jawapan. Jawapan ada di sini. Jom kita sama-sama gariskan apakah jawapan yang betul.
Ya, masukkan biji benih ke dalam alat ini. Tujuannya untuk meratakan biji benih. Kemudian letakkan alat ini di atas bekas semayan. Biji benih akan diisikan secara serentak ke dalam bekas semayan. Okey, cikgu nak beritahu sesuatu tau. Lihat perkataan ini. Perkataan ini merujuk kepada apa ya? Bagus. Alat semayan. Kita akan gunakan alat semayan. Ini kita akan tukarkan. Ada dua tau. Di sini dan di sini. Okey, jom kita sama-sama lengkapkan ayat ini. Cara penggunaan alat semayan tersebut ialah masukkan biji benih ke dalam alat semayan. Ini maksud cikgu tadi. Perkataan ini kita tukarkan dengan semayan. Okey, jom kita sambung jawapan. Tujuannya untuk meratakan biji benih. Kemudian, letakkan alat semayan di atas bekas semayan. Biji benih akan diisikan secara serentak ke dalam bekas semayan. Lengkaplah jawapan yang ketiga. Soalan 4 pula. Mengapakah alat tersebut dikatakan dapat meningkatkan pengeluaran sayur? Okey, jom kita cari dulu maklumat penting yang terdapat dalam soalan. Buat kurungan dulu. Alat tersebut dikatakan dapat meningkatkan pengeluaran sayur dan kita tulis kerana. Jom kita cari jawapan. Jawapan ada di sini. Di mana ya? Jom kita sama-sama gariskan. Ya, lebih banyak biji benih dapat disemai. Jom kita tulis jawapan yang lengkap. Alat tersebut dikatakan dapat meningkatkan pengeluaran sayur kerana lebih banyak biji benih dapat disemai. Pastikan ya, murid-murid tukarkan L huruf besar menjadi huruf kecil kerana di sini bukanlah pada permulaan ayat. Soalan terakhir. Pada pendapat kamu, bolehkah alat ini mengurangkan beban kerja manusia? Mengapa? Di sini ada banyak yang perlu kita lakukan. Murid-murid buat kurungan dulu untuk maklumat penting dalam soalan ini. Dan murid-murid buangkan perkataan yang kita tak perlukan dan kita tukarkan kamu menjadi saya. Buang perkataan bolehkah. Pada pendapat saya, alat ini mengurangkan beban kerja manusia. Selepas itu murid-murid masukkan perkataan kerana. Jom kita cari jawapan. Jawapan ada di sini. Murid-murid rasa bahagian mana ya? Jom kita sama-sama gariskan dulu jawapan yang betul. Bagus. Kerja semayan akan menjadi lebih pantas. Jom kita lengkapkan ayat ini. Pada pendapat saya, alat ini boleh mengurangkan beban kerja manusia kerana kerja semayan akan menjadi lebih pantas. Mudah kan cara untuk menjawab soalan pemahaman tadi? Baiklah, tugasan yang cikgu nak murid-murid laksanakan pada hari ini yang pertama, jawab soalan pemahaman yang telah kita bincangkan tadi. Selepas itu, cikgu nak murid-murid tulis jawapan yang lengkap di dalam buku latihan. Semoga perkongsian cikgu tentang cara untuk menjawab soalan pemahaman tadi dapat memberi manfaat kepada semua anak murid cikgu. Selamat berjaya ya. Jumpa lagi. Bye.